Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid. Okey, Alhamdulillah kerana kita dapat berjumpa lagi pada sesi pengajaran PDPR Sejarah tahun 4. Okey, untuk makluman murid-murid semua, hari ini cikgu akan mengajar kamu unit 1 iaitu mengenali sejarah. Kita masih lagi dalam unit 1 mengenali sejarah dan subtopik yang cikgu akan sentuh pada hari ini ialah ruang dan masa. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, tajuk pada hari ini yang seperti yang cikgu cakap tadi iaitu kita masih dalam unit 1 iaitu mengenali sejarah. Dan topik yang cikgu akan sentuh kali ini ialah ruang dan masa. Seperti yang kamu dah belajar pada 2 minggu sebelum ini, kamu dah mengetahui maksud sejarah dan juga kamu juga telah pun mengetahui sumber sejarah dan kaedah pendidikan sejarah. Okey, untuk kali ini cikgu akan bawa kamu di bawah tajuk ruang dan masa. Ruang dan masa ini juga digunakan oleh ahli sejarah lah untuk sebagai salah satu kaedah lah untuk mengkaji peristiwa-peristiwa sejarah yang telah berlaku. Okey, kita pergi yang selanjutnya. Okey, seperti yang cikgu cakap tadi bahawa konsep ruang dan masa ini turut digunakan oleh sejarawan ataupun ahli sejarah untuk mengkaji sesuatu peristiwa sejarah yang berlaku. Dalam konsep ini dia dipanggil kronologi. Tengok slide ni, iaitu kronologi ataupun urutan masa ataupun daripada rujukan yang cikgu buat dalam kamus dewan. Kronologi ni maksudnya susunan masa. Susunan masa lah daripada masa yang kemudian sehinggalah sampai ke zaman ini. Contohlah, cuba contoh yang mudah. Katakanlah ahli sejarah Malaysia ataupun sejarawan Malaysia, dia nak membuat kajian mengenai kemajuan negara Malaysia ni sejak merdeka. Jadi dia akan susun lah. Dia akan buat penyusunan masa. Dia akan susun daripada tarikh kita mencapai kemerdekaan ataupun tahun kita mencapai kemerdekaan iaitu pada tahun 1957. Kemudian dia akan kaji sepanjang 1957 sampai 2001 ni, 2021 ni, ataupun 2021 ni, apakah perkembangan kemajuan Malaysia. Contoh, Malaysia telah mencapai taraf, contohnya kita telah berjaya membuat ataupun mencipta kereta nasional kan, Proton Saga. Tahun bila tu? Dia akan susun lah. Susun kan. Peristiwa-peristiwa pahit, manis yang berlaku dalam negara kita sampai dah sekarang ni kan. Itu kita panggil menggunakan konsep ataupun kaedah urutan masa ataupun kronologi. Ini juga salah satu kaedah yang digunakan oleh ahli sejarah lah untuk mengkaji peristiwa sejarah. Okey, harap kamu faham kita pergi yang seterusnya. Okey. Okey, memori okey. Sejarawan dia menggunakan konsep masa ni, dia bahagikan konsep masa ni kepada dua kaedah. Konsep masa Yang pertama dia mengikut kronologi. Ingat lagi apa itu kronologi? Kronologi ni ialah susunan masa ataupun urutan masa. Yang kedua dia mengikut zaman. Kejap lagi cikgu akan terangkanlah secara terperinci kedua-dua konsep ni Okey, kita pergi yang pertama dulu, konsep kronologi. Okey, kronologi. Sejarawan dia telah membagikan masa ini kepada tiga lah. Tiga contoh. Yang pertama dekad ataupun dekad ni maksudnya 10 tahun. Tempoh masa 10 tahun. Yang kedua abad. Abad itu adalah tempoh masa 100 tahun dan alaf 1000 tahun. Contohnya macam inilah. Contoh macam kamu murid-murid tahun 4 Tahun 4 kamu sekarang berumur berapa tahun? 10 tahun. Maknanya kamu lahir dalam tahun 2011 kan? 2011. Sekarang tahun 2021 jadi kamu sekarang ni telah pun berumur 10 tahun. Tapi kalau umur kamu tu kita diterjemahkan kepada kronologi ni, kamu telah pun hidup di dunia ni selama satu dekad lah ataupun 10 tahun. Umur kamu sekarang ni telah pun mencapai satu dekad ataupun 10
tahun. Itu yang kita panggil konsep masa mengikut kronologi. Kalau ada, katakanlah ada datuk kamu kan, kata datuk kamu masih hidup kan, telah berumur 100 tahun. Contohlah datuk kamu masih hidup umur 100 tahun, maknanya datuk kamu tu telah pun mencapai usia satu abad. Satu abad tu bersamaan dengan 100 tahun. Lama tu dan Allah pula 1000 tahun. Macam kita sekarang berada dalam ni lah dalam 2021 kan. Allah tu adalah 1000 tahun. 1000 tahun yang lalu kan. Ini adalah konsep masa mengikut kronologi ataupun mengikut urutan ataupun susunan masa. Okey, kita tengok yang kedua. Konsep masa mengikut zaman dulu kita tengok Okey, kalau tadi kita mengikut kronologi, sekarang ni konsep masa mengikut zaman. Okey, sejarawan, ahli sejarah juga membahagikan masa ni satu lagi mengikut zaman. Contohnya, okey, seperti yang diterima satu dunia sekarang ni, kita kalau ikut zaman ni ada dua jenis zaman masa. Contoh yang pertama sebelum Masihi ataupun di dalam kita dalam bentuk ringkas ni kita panggil SM, sebelum Masihi. Satu lagi zaman Masihi. Okay, kita tengok apa itu sebelum Masihi ataupun zaman Masihi kita tengok dulu ni apa. Okey, contoh kalau sebelum Masihi ni maksudnya ialah zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Ini zaman ataupun konsep masa ni diperkenalkan oleh orang barat sebenarnya. Orang barat ataupun Eropah lah dia membahagikan masa mengikut sebelum Masihi dan Masihi. Okey, kalau sebelum Masihi ni kira dia punya kita panggil had ataupun tempoh masa tu adalah zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Maknanya Nabi Isa lahir, okey, sebelum Nabi Isa lahir itu dianggap adalah zaman sebelum Masihi, SM. Okay, kemudian zaman Masihi. Zaman Masihi ni adalah zaman selepas kelahiran Nabi Isa. Bila Nabi Isa lahir, dah masuk ke zaman Masihi. Macam kita sekarang ni tahun 2021. Zaman apa ni? SM ke ataupun M? Okey, kalau tahun sekarang ni tahun 2021, kita berada dalam tahun Masihi sebab selepas kelahiran Nabi Isa. Ini adalah konsep masa yang dibuat oleh inilah sejarawan Eropah lah Okey, harap korang faham konsep sebelum Masihi dan konsep zaman Masihi. Kita sekarang berada dalam zaman Masihi. Okey, kita pergi seterusnya. Kita pergi cuba nak tunjuk contoh zaman sebelum Masihi dan zaman Masihi. Okey, ini adalah contoh garis masa Okey, cuba bagi kamu satu contoh lah garis masa tamadun dunia. Okey, kita tengok zaman yang sebelum Masihi dengan zaman Masihi. Okey, kita tengok ni. Kita pergi ke belah kiri. Okey, yang bahagian kiri ni, okey, yang warna kuning, coklat dan hijau ni adalah zaman sebelum Masihi. SM SM ni sebelum Masihi. Kita tengoklah ni. Okey, ini kronologi masa zaman. Okey, kita tengok. Tamadun Mesir, ada piramid piramid. Tamadun Mesir ni dia dikatakan telah wujud pada tempoh masa 3000 sebelum Masihi. Dah lama 3000 sebelum Masihi. Kita panggil zaman purba lah tu zaman yang lama. Itu zaman sebelum. Maknanya zaman wujudnya tamadun Mesir ni zaman tu belum lagi ataupun Nabi Isa belum lahir lah. Kalau ikut pendapat sejarawan maknanya tahun 3000 sebelum Masihi, maknanya tahun sebelum Nabi Isa belum lahir. Kemudian wujudlah tamadun lain, tamadun Indus, tamadun Greek kan. Tamadun Rom kuno kan. Tamadun-tamadun ini dia wujud dalam tahun ataupun dalam zaman sebelum Masihi, dah terlalu lama. Okey, kemudian tahun okey, yang warna purple ni dah masuk ke tahun Masihi sehinggalah kini.
Macam yang dekat kita ni Kesultanan Melayu Melaka. Dia wujud pada tahun 1400 Masihi. Kan? Sampailah zaman kita. Zaman kita sekarang adalah tahun 2021 Masihi. Macam kalau kamu lahir pun, contoh kamu lahir, kamu tahun 4 kan, lahir pada tahun 2011, 2011 Masihi. Itu tahun yang digunakan oleh satu dunia. Satu dunia menggunakan kalender kita punya kalender tahun Masihi ni Okey, harap kamu faham secara secara umum Kita pergi seterusnya. Okey. Okey, cikgu nak bagi satu lagi contoh. Contoh ni yang cikgu rasa dekat dengan kamu lah. Yang kamu mudah faham. Macam tadi tu contoh tamadun dunia. Sekarang cikgu nak bagi kamu contoh urutan masa ataupun kronologi peristiwa sekolah saya. Sekolah kita lah, sekolah SK Sultan Yusof. Okey, cikgu nak bagi tahu ataupun cikgu nak jelas kepada kamu, cikgu ambil contoh lah, contoh kronologi apa yang berlaku sepanjang tahun sepanjang tahun di sekolah kita lah, peristiwa kebiasaan yang berlaku di sekolah kita lah, urutan masa. Kita bermula dengan Januari Kita tengok daripada Januari sampai Disember. Kita ambil peristiwa yang penting lah, yang penting saja Okay, contoh Januari. Januari, kebiasaannya sekolah dibuka. Sekolah satu Malaysia dibuka pada bulan Januari. Okey, yang cikgu cakap ni Januari ni ketika situasi normal lah macam kita sekarang ni kerana pandemik COVID-19, sekolah patutnya dibuka secara bersemuka pada 20 Januari kan. Tapi kerana ditutup, kerana PKP, jadi kita ataupun kamu belajar secara PDPR di rumah. Walaupun bagaimanapun sekolah memang sepatutnya dibuka pada bulan Januari lah sekolah dibuka pada bulan Januari. Kemudian apa lagi peristiwa penting yang berlaku di sekolah kita SYS ni? Mac. Kebiasaannya pada bulan Mac ada ujian awal tahun. Ujian PAWT, peperiksaan awal tahun. Ini biasanya murid tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 akan menduduki ujian ni lah bulan Mac ni. Tengok, insyaAllah kalau sekolah boleh buka awal, mungkin kamu berkesempatan lah untuk menjawab ataupun menduduki peperiksaan ni. Tengok setakat mana PKP ni akan berakhir Okey, kemudian kebiasaannya pada bulan April hari sukan sekolah ataupun hari olahraga, hari kejohanan olahraga sekolah. Kebiasaannya akan dibuat pada bulan April lah. Itu hari sukan sekolah kita. Kemudian okey, kita ambil mana yang pentingnya. Ada banyak lagi lah okey, pada bulan November dekat hujung tahun ni, murid tahun 4, tahun 5, tahun 6 akan menduduki peperiksaan akhir tahun. Ini penting ni, peperiksaan akhir tahun. Ini yang akan menentukan kedudukan kamu dalam kelas macam mana kan. Kalau kamu cemerlang, kamu akan dapat hadiah kan. Kemudian pada bulan Disember akan diadakan ataupun sebelum tutup sekolah akan diadakan Hari Anugerah Cemerlang. Hari yang untuk meraihkan murid-murid yang cemerlang dalam peperiksaan akhir tahun. Untuk murid 4, 5, 6 sementara murid tahun 1, 2, 3 dia dinilai berdasarkan PBD, pentaksiran bilik darjah. Okey, ini contoh cikgu bagi. Cikgu tak ambil semua peristiwa, contoh saja, contoh-contoh urutan masa. Ini cikgu nak tunjuk kepada kamu urutan masa. Start pada bulan Januari, lepas tu apa? Lepas tu next, March, next, seterusnya. Sampailah bulan Disember. Sampailah hari terakhir sekolah Cikgu nak tunjuk, nak bagi kamu faham dia punya kronologi ataupun urutan masa, susunan masa. Ini peristiwa lah Okey, harap kamu faham Kita pergi yang seterusnya. Okey. Okey, kita tengok apa kelebihan urutan masa ataupun kronologi. Kita bincang pasal kronologi urutan masa. Apa kelebihan dia? Kita yang pertama. Yang pertama, yang membolehkan sejarawan menjalankan kajian. Betul lah. Sejarawan ni dia nak mencari kebenaran ataupun kesahihan sesuatu peristiwa sejarah. Jadi, selain diguna sumber sejarah, selain daripada diguna kaedah pendidikan sejarah, digunakan juga urutan
masa, kronologi. Dia nak tengok, dia kadang-kadang dia boleh dapat satu peristiwa ni kadang tak ada tempoh masa yang jelas. Jadi dia kadang-kadang dia anggarkanlah mengikut kronologi. Ikut tahun tu daripada awal sampai yang kini lah. Dia boleh buat satu anggaran, dia boleh gunakan urutan masa ni untuk kaji satu sejarah satu peristiwa sejarah tu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, ia memudahkan kita ni kita orang awam untuk memahami peristiwa sejarah yang berlaku. Macam kalau kamu atau kalau kita nak tahu tentang sejarah negara kita dengan Malaysia, kita akan cari buku sejarah, sejarah Malaysia. Dari situ kalau kita baca buku sejarah kita tentang contoh tentang sejarah Malaysia, dia memang disusun mengikut kronologi. Dia akan bermula daripada tahun awal-awal dulu, kemudian berkembang sehinggalah yang terkini. Itulah peristiwa sejarah mengikut kronologi. Sebenarnya dia tak berterabur. Kamu baca pun tak pening kan. Sekejap tahun ni, kemudian belakang balik, ke depan balik kan. Tak. Sejarawan dia akan susun peristiwa sejarah ni mengikut kronologi. Daripada awal, tahun yang awal sehinggalah berkembang sehinggalah pada tahun semasa lah ataupun tahun ini. Okey, harap kamu faham Okey, seterusnya. Okey, untuk latihan. Okey, sebelum cikgu bagi kamu latihan, cikgu nak kamu salin nota Okey, salin nota. Maksudnya selepas kamu menonton video ni, cikgu akan upload nota-nota ringkas lah yang daripada tajuk yang pertama dulu lah. Maksud sejarah, kemudian sumber sejarah dan tajuk hari ni tak banyak lah. Cikgu akan bagi kamu, cikgu akan upload lah ataupun muat naik nota tu ke dalam grup WhatsApp kelas kamu kamu akan salin. Kemudian baru cikgu akan bagi latihan. Okey, latihan tu maknanya kamu sambung selepas kamu buat nota tu. Okey, simple je. Cikgu nak kamu buat urutan peristiwa ataupun urutan masa peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam hidup kamu sejak kamu dilahirkan sampailah pada hari ini. Sampailah pada tahun ini 2021. Macam kamu lahir 2011 kan. Kamu boleh buat urutan masa. Kamu boleh guna contoh yang cikgu buat tadi, urutan masa sekolah ni. Kamu boleh guna tapi bermula pada tahun 2011 lah kamu dilahirkan. Kamu ingat balik, setiap orang tak sama Kamu ingat balik apa peristiwa-peristiwa yang kamu ingat berlaku dalam hidup kamu. Peristiwa tu boleh jadi peristiwa yang suka, peristiwa duka, manis, pahit. Kamu senaraikan. Contohnya pada tahun 2000 masa saya darjah 3 contoh. Tahun 2000 ataupun masa saya tadika lah 6 tahun. Tahun bila tu? Kamu tulis tahun, kalau umur kamu, kamu cerita kamu contoh jatuh basikal kan, kena jahit, tangan kena jahit, luka kan. Dia bawa ke hospital kena jahit. Kamu boleh masukkan sampailah pada tahun semasa ataupun tahun 2021. Okey. Tapi sebelum tu cikgu akan ataupun cikgu nak minta kamu untuk ni lah, untuk salin nota dulu. Kan, nota. Kemudian lepas tu baru cikgu akan upload latihan dulu Okey, cikgu harap kamu faham. Untuk kali ni kamu belajar mengenai ruang dan masa. Kamu tahu ruang dan masa ni digunakan oleh ahli sejarawan untuk mengkaji peristiwa sejarah dan sejarawan telah membagikan konsep masa ni kepada dua. Satu mengikut kronologi, yang ada abad, yang ada dekad, abad, alaf. Kemudian yang kedua mengikut zaman. Zaman sebelum Masihi SM dan zaman Masihi M. Okey dan juga cikgu bagi kamu dua contoh urutan masa. InsyaAllah lepas kamu buat latihan urutan masa peristiwa yang berlaku dalam hidup kamu, kamu akan lebih memahami konsep urutan masa ataupun kronologi. Okey. Okey, sampai di sini saja sesi pengajaran kita pada hari ini. Okey, kalau ada sebarang pertanyaan, kamu boleh type di ruangan komen di bawah video ini. Ataupun kamu boleh PM cikgu kalau kamu tak faham apa-apa tentang topik hari ini. Okey, kita tamat tajuk ini pada minggu ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Semoga bertemu lagi. Cikgu harap kamu dapat jaga keselamatan kamu, jaga kesihatan kamu
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian. Terima kasih.